Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-340 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Kak Zimadon, Zuraida Siddiq, Hamimah Muhsan, Farida Hamdan, Kak Safia Sapian, Saniyah Mustafa, Kati Khairuddin, Aminah Hitam, Kak Zaliha Kamaruddin, Tumirah Damiri, kemudian Ana Sukaimi, Kak Laila Umar, Neni Ros, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih. Kepada yang mendoakan, pada siri kali ini, siri yang ke-340, kita mula masuk pada muka surat yang baru. Kita telah tiba pada muka surat 139, masih lagi pada surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat yang ke-91. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita buat perkara yang paling penting. Kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Maka apakah yang ada pada ayat yang ke-91? Maka ringkasan ayat 91 adalah ia ada kaitan dengan penghujung ayat yang ke-90. Kata dalam tafsir Al-Wasit ditulis, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan pada ayat yang ke-90 pada penghujungnya, in huwa illa zikra lil alamin. In huwa, tidaklah ia yang dimaksudkan di situ pada ayat yang ke-90 adalah Al-Quran. In huwa, tidaklah ia, iaitu tidaklah Al-Quran itu, zikra illa zikra, kecuali peringatan untuk semesta alam. Maka ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan, wa akhbara, Allah telah mengkhabarkan, bi anna hadzal Quran ma huwa illa tadhkir lil alamin, bahawa sesungguhnya Al-Quran ini adalah memberi peringatan kepada semesta alam. Bukan sekadar itu, wa annal mudzakkira bihi, dan insan yang diberikan Al-Quran kepadanya, yang memberi peringatan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang ikhlas mengajak kepada Allah kerana tidak meminta dan menuntut sebarang ganjaran dan balasan. Maka ketika mana cerita Al-Quran telah bermula, maka pada ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa ta'ala mula menerangkan tentang golongan-golongan yang mengingkari akan Al-Quran, yang menolak akan Al-Quran, dan apakah akibat dan kesudahan mereka. Maka sebab itu ayat yang ke-91 sehinggalah ayat yang ke-94 menceritakan tentang orang-orang yang mengingkari Al-Quran, menolak akan Al-Quran. Maka ini adalah ringkasan ayat 91 yang mana mereka ini menolak akan Al-Quran, tidak menghargai akan Al-Quran, dan pada waktu itu mendakwa yang Allah tidak pernah menurunkan sebarang kitab.
Maka sebab itu kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah pada ayat yang ke-91, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah terjemahan dia? Wa dan ma, tidaklah qadaru, mereka mengagungkan. Qadaru dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini ay azzamu, mereka tidak mengagungkan, mereka tidak memuliakan. Qadar juga memberi makna pada waktu itu menghargai. Wa ma qadaru, dan tidaklah mereka mengagungkan, dan tidaklah mereka memuliakan, dan tidaklah mereka menghargai Allah, akan Allah. Mereka tidak menghargai Allah, mereka tidak mengagungkan Allah, dan mereka pada waktu itu tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah maksudnya firman Allah? Haqqa, dengan sebenar-benarnya, qadrihi, keagungan Allah. Mereka tidak menghargai Allah, mereka pada waktu itu tidak memuliakan Allah, mereka pada waktu itu tidak tidak menghargai, memuliakan, mengagungkan Allah. Apakah maksudnya di sini dengan penghargaan, dengan memuliakan, dengan pada waktu itu mengagungkan? Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini bahawa mereka pada waktu itu tidak memahami dan tidak mengakui bahawa Allah sayangkan hamba-Nya. Dalam tafsir Al-Wasit disebut fil lutfi bi'ibadih, yang Allah sangat mengasihi akan hamba-Nya, wa fir rahmah bihim, dan pada waktu itu Allah sangat mengasihi akan hamba-Nya. Allah sayang, Allah kasih akan hamba-Nya, tapi mereka tak menghargai, mereka tak memuliakan Allah, padahal Allah sayangkan hamba-Nya. Mereka tidak mengagungkan Allah seperti mana sepatutnya, padahal Allah itu mengasihi, merahmati, menyayangi akan hamba Dia. Maka apabila mereka tidak menghargai, tidak memuliakan, tidak mengagungkan, apakah maksud dia? Bal akhlau bihuquqihi ikhlalan azima. Maka maksud daripada tidak memuliakan, tidak mengagungkan, mereka langsung pada waktu itu tidak menunaikan perintah Allah. Mereka langsung pada waktu itu mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada perkataan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, daripada sudut terjemahannya adalah mereka tidak mengagungkan, mereka tidak memuliakan, mereka tidak menghargai Allah dengan sebenarnya, dengan kadar yang sepatutnya. Padahal Allah itu sayangkan mereka, padahal Allah itu kasihkan mereka. Maka itu terjemahan dia. Lalu, apakah maksud daripada perkataan itu? Itu terjemahan literal translation. Apakah maksud dia? Maksudnya bila mereka tidak mengagungkan Allah, mereka tidak memuliakan Allah, mereka tidak menghargai akan apa yang Allah buat kepada mereka, lalu pada waktu itu jadilah mereka tidak menunaikan perintah Allah, tidak menunaikan akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, lalu pada waktu itu menjadilah mereka dhalu, sesat, dan mengingkari akan firman Allah, kitab Allah, kalamullah dan sebagainya. Maka ini adalah maksud dia. Ini adalah pemahaman tentang perkataan mereka tidak mengagungkan, tidak memuliakan Allah dengan sebenarnya. Lalu pada waktu itu mereka tidak menunaikan perintah Allah. Pada waktu itu mereka menganggap perintah Allah ini adalah beban. Padahal apa yang Allah buat adalah kerana sayang, kerana cinta, kerana pada waktu itu kasihkan manusia dan hamba-Nya. Lalu apakah antara perkara yang mereka buat yang pada waktu itu mereka tidak menghargai Allah, mereka pada waktu itu tidak mentaati perintah Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'." Antara daripada kata-kata mereka yang tidak menghargai akan Allah, yang mana mereka tidak memuliakan Allah, yang mana mereka tidak mengagungkan Allah. Idz, ketika mana,
qalu, mereka berkata, ma, tidaklah, anzala, menurunkan, Allahu, Allah, ala, atas, basyarin, mana-mana manusia, min, daripada, syai'in, sesuatu. Lalu itu adalah terjemahan dia. Apakah maksud Allah tidak turun apa-apa kepada manusia? Maka pada ayat ini sebenarnya mereka mengingkari satunya akan kerasulan. Allah tak pernah beri kerasulan kepada mana-mana rasul. Dan yang keduanya, mereka mengingkari akan penurunan kitab. Allah tak pernah beri kitab kepada mana-mana rasul. Maka ini adalah maksud daripada bahagian ayat ini, ketika mana mereka berkata Allah tidak menurunkan ke atas mana-mana manusia daripada sesuatu. Apa maksud dia? Mereka mengingkari yang mana tak ada manusia menjadi rasul, dan tidak ada manusia yang Allah, dan tidak ada kitab yang Allah turunkan. Maka kenapa mereka buat begini? Sebab mereka pada waktu itu tidak faham sebenarnya Rasul dihantar kerana Allah sayangkan manusia. Sebenarnya kitab diturunkan kerana Allah sayangkan manusia. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu adakah setakat ini jelas bahawa apakah yang ayat ini nak maksudkan? Maka daripada sini apa pengajaran yang kita boleh dapat? Kita nak ambil pengajaran. Pengajaran yang kita boleh dapat. Pengajaran yang kita boleh dapat. Pengajaran yang kita boleh dapat adalah pada perkataan qadaru wa ma qadarullah, mereka tidak mengagungkan Allah, lalu menjadikan mereka mengungkapkan ucapan yang pada waktu itu Allah tidak turunkan apa-apa. Apa pengajaran dia? Pengajarannya adalah apabila manusia tidak tahu bahawa apa yang Allah buat kepada mereka adalah kerana Allah sayangkan mereka, kerana pada waktu itu Allah kasihkan mereka, kerana pada waktu itu Allah mencintai mereka, maka jadilah pada waktu itu manusia akan menganggap penurunan kitab, datangnya perintah sebagai satu beban terhadap mereka. Dan ini berlaku pada zaman kita. Apabila manusia itu tidak mengagungkan Allah, tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah seperti mana haqqa qadri, seperti mana sebenar-benarnya, sepatutnya, maka pada waktu itu keluarlah macam-macam perkataan daripada mulut mereka yang pada waktu itu menganggap hukum agama adalah beban. Itu adalah beban. Al-Quran adalah beban. Kedatangan Nabi adalah beban. Al-Iyazubillah. Hakikatnya manusia itu sendiri yang tidak menghargai, mengenali, mengagung dan pada waktu itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti mana sepatutnya. Lalu apabila manusia itu tidak ada wa ma qadarullaha haqqa qadrih, maka jadilah ucapan dia, perbuatan dia akan menggambarkan yang agama itu beban, perintah Allah itu beban dan segala-galanya adalah beban. Padahal dalam tafsir disebut bahawa sebenarnya bila manusia itu dia kenal Allah, maka sebenarnya apa yang Allah buat adalah kerana Allah sayangkan manusia. Bila adanya sesuatu larangan, kerana ada sesuatu yang Allah nak manusia tinggalkan kerana Allah sayangkan manusia. Lalu adakah jelas? Inilah tafsiran penghayatan maksud daripada permulaan ayat yang ke-91. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi sekali. Firman Allah, wama, dan tidaklah, qadaru, mereka mengagungkan, Allah haqqa, dengan sebenar-benarnya, qadri, keagungannya. Padahal Allah sayangkan mereka, Allah mengasihi mereka. Lalu bila mereka tak kenal dan tidak mengagung dan tidak menghargai, apa yang keluar daripada mulut mereka? Ketika qalu, mereka berkata, ma, tidaklah, anzala, menurunkan, Allahu, Allah, ala, ke atas, bashar, manusia, min, daripada, syai'in, sesuatu.
Lalu bila mereka berkata begitu, bahagian seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk memberikan jawapan yang menjadikan lidah mereka kelu, tak boleh membantah lagi, yang menjadikan pada waktu itu mereka terdiam. Maka pada waktu itu apakah perintah yang Allah suruh Nabi lakukan? Firman Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang mendakwa begitu, bahawa tak ada kitab yang Allah turunkan, tak ada kerasulan yang Allah lantik pada mana-mana manusia. Maka katakanlah wahai Muhammad, man, siapakah anzala yang telah menurunkan al-kitaba, kitab dalam kurungan Taurat. Siapakah yang telah menurunkan Taurat? Allazi, Taurat yang ja'a bihi, telah dibawa Musa oleh Nabi Musa. Nura wa huda, dua ini adalah sifat Taurat. Yang mana sifat Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu tidak disebut mana-mana Taurat, kerana Taurat pada zaman selepas itu telah diubah suai. Namun firman Allah, Taurat yang telah dibawa oleh Nabi Musa, maka sifatnya apa? Nura, sifatnya adalah cahaya. Wa, dan huda, Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sifatnya adalah petunjuk linnas, kepada manusia. Maka di sini apakah jawapan yang Nabi SAW diperintahkan untuk berikan? Kerana orang-orang Quraisy ini mereka kenal akan orang-orang Yahudi. Mereka tahu orang Yahudi mempunyai kitab Taurat, dan mereka pada waktu itu menerima tentang Taurat itu adalah salah satu daripada kitab. Lalu Allah suruh Nabi tanya kepada orang Quraisy Mekah. Bila orang Quraisy Mekah dakwa, tak ada rasul-rasul ni, Allah tak bagi rasul kepada sesiapa, Allah tak turunkan kitab kepada sesiapa. Maka Allah perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk tanya, katakan kepada orang Quraisy Mekah, siapakah yang telah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, yang mana sifat Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa adalah cahaya dan petunjuk untuk manusia. Maka terdiam orang-orang musyrikin Mekah, sebab mereka pada waktu itu tahu adanya kitab nama Taurat, tahu adanya Nabi bernama Musa alaihi salatu wassalam. Maka ini maksud pertama. Maksud pertama daripada ayat ini adalah merujuk kepada orang Quraisy Mekah. Itu maksud pertama, kerana ayat ini diturunkan, keseluruhan surah ini diturunkan di Mekah. Ada juga sebahagian daripada para ulama tafsir, sebahagian daripada para ulama tafsir yang mana mengatakan ayat ini dan beberapa ayat berikutnya adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi Madinah. Lalu ayat ini bukan diturunkan di Mekah, tetapi ayat ini diturunkan diturunkan selepas Nabi berhijrah. Lalu maksud daripada orang-orang yang mendakwa bahawa Allah tak pernah turunkan mana-mana kitab adalah orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu ayat ini adalah ayat yang turun selepas daripada Nabi berhijrah. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut walil mufassir li hadhil ayah, dan bagi para ulama tafsir pada ayat ini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama iaitu pandangan Ibnu Jarir dan juga pandangan Imam Ibnu Kathir bahawa ayat ini diturunkan di Mekah, dan ayat ini merupakan jawapan kepada Quraisy Mekah yang mendakwa Nabi SAW bukan Rasul, bahkan Allah tidak turunkan mana-mana Rasul, serta pada waktu itu Al-Quran bukannya daripada Allah, kerana Allah tidak turunkan apa-apa daripada kitab kepada manusia. Maka itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah pandangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pandangan yang mengatakan bahawa ayat ini diturunkan selepas Nabi berhijrah. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah sepotong riwayat yang dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana orang-orang Yahudi Madinah pernah berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu ketika mana mereka kalah dalam hujah mereka, dalam debat mereka, pada waktu itu mereka mendakwa bahawa Allah tak pernah turunkan apa-apa. Allah tak pernah turunkan apa-apa kitab, termasuklah Taurat, termasuklah Al-Quran. Maka pada waktu itu Allah turunkan ayat yang ke-91 ini. Maka ini adalah dua pandangan. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang pada waktu itu mendakwa Allah tak pernah turunkan apa-apa kepada mana-mana manusia? Maka pandangan pertama orang Quraisy Mekah, dan pandangan kedua adalah pandangan daripada pandangan yang mengatakan ianya diturunkan selepas daripada hijrah. Pandangan pertama lebih kuat kerana pada waktu itu ianya bersesuaian dengan apa yang ada pada surah ini, kerana kita telah belajar surah ini iaitu surah Al-An'am, yang mana keseluruhan surah ini telah turun pada tahun 5 kenabian ketika mana Nabi SAW berada di Mekah. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, katakan kepada mereka, lalu siapa pula yang telah turunkan kepada Nabi Musa akan Taurah? Mereka semua tahu itu diturunkan oleh Allah. Lalu bagaimana mungkin mereka mendakwa tak ada rasul, tak ada kitab yang pada waktu itu diturunkan? Maka bagaimana mereka boleh mengaku Nabi Musa sebagai rasul, ke Taurat yang mana diturunkan kepada Nabi Musa sebagai kitab Allah, tetapi menolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak akan turunnya Al-Quran sebagai kalamullah. Maka ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan kepada mereka. Seterusnya, perkataan yang seterusnya, Al-Quran pada waktu itu mencela orang-orang Quraisy, yang mana sikap mereka ini adalah sama seperti mana sebahagian daripada golongan Yahudi dan juga Nasrani, yang mereka pada waktu itu menolak akan kitab-kitab Allah, hukum-hukum Allah, tetapi dengan cara mengubah suai akan kitab Allah, mengubah suai akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan yang seterusnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan apakah yang telah dilakukan oleh orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada kitabnya, daripada mereka menukar, mereka mencampur aduk. Maka pada bahagian seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi menerangkan kepada orang Quraisy Mekah, orang yang tolak Al-Quran ini bukan kali pertama orang Quraisy. Umat-umat yang sebelum Quraisy, sebelum kamu wahai Quraisy, mereka pun menolak kitab-kitab Allah. Mereka pun menolak perintah-perintah Allah. Mereka pun menolak hukum akam Allah. Tapi mereka bukanlah macam kamu, tolak 100%. Tapi lebih kurang sama. Bagaimanakah cara mereka menolak perintah Allah? Mereka tokok tambah hukum Allah. Pada kitab Allah, mereka tokok tambah. Mereka ubah kalamullah. Lalu sama. Seperti mana celaan untuk mereka, celaan juga adalah untuk kamu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, taj'alunahu, kamu menjadikannya, iaitu Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, qaratis, menjadi lembaran-lembaran, tubdunaha, lalu kamu menzahirkan, memperlihatkan lembaran yang kamu nak. Dalam kurungan, kamu memperlihatkan lembaran yang kamu nak. Wa tukhfuna, namun kamu menyembunyikan, kathira, kebanyakan lembaran, dalam kurungan, iaitu lembaran yang ada kaitan dengan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah maksud daripada perkataan itu. Taj'alunahu, kamu menjadikan Taurat itu qaratis, sekadar pada lembaran-lembaran, yang mana kamu tak amalkan pun seperti mana yang dikehendaki oleh kitab tersebut. Tubdunaha, kamu zahirkan pada lembaran itu apa yang kamu nak. Wa tukhfuna kathira, dan kamu sembunyikan apa yang kamu tak nak daripada Taurah,
yang mana kamu sembunyikan lembaran-lembaran tersebut. Apakah yang mereka sembunyikan? Yang mereka sembunyikan pada waktu itu adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut nafsu kamu, ikut kehendak kamu dan ikut syahwat kamu. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada orang Quraisy, seperti mana kamu menolak kitab Allah, kamu bukan pertama. Orang-orang yang diberikan Taurat pun mereka mengingkari kitab Allah dengan cara mereka mentokok tambah, dan pada waktu itu mereka menukar akan kitab Allah, dan pada waktu itu mereka sembunyi apa mereka nak, mereka sekadar zahir apa yang mereka nak. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang kita boleh dapat adalah bagaimana Allah mencela orang yang memilih hukum yang sekadar dia suka. Dia sekadar dia pada waktu itu hanya nak hukum yang dia suka. Hukum yang dia tak suka, dia sembunyikan, dia sorokkan dan dia tidak jelas dan zahirkan. Maka pada waktu itu Allah cela. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, fal muradu min hadhil jumlah, maksud daripada jumlah ini adalah zammul muharrifin. Allah mencela orang-orang yang pada waktu itu menolak hukum hakam Allah dengan cara mengubah kitab Allah dan apa yang ada pada kitab Allah. Maka ini adalah perbuatan yang tercela. Maka inilah cara Allah menegur orang Quraisy Mekah yang mana mereka menolak kitab Allah. Orang-orang Yahudi pun menolak. Dengan cara yang halus, mereka ambil apa hukum yang mereka nak, dan pada waktu itu mereka sembunyikan apa hukum yang mereka tak nak. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil adalah bahawa inilah yang berlaku dan akan berterusan berlaku. Manusia pilih hukum yang dia nak, dan pada waktu itu dia sembunyikan ataupun dia buat-buat tak nampak hukum yang dia tak nak. Lalu adakah pada waktu itu menjadikan manusia itu diamalkan pada kitab Allah? Tidak. Maka apabila manusia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan hukum, menyembunyikan sesuatu, maka sebenarnya pada waktu itu termasuk pada celaan pada ayat ini. Banyak orang menyembunyikan sesuatu hukum kerana nak menjaga kedudukan dia, nak menjaga kepentingan dia, dan pada waktu itu nak menjaga nafsu dia. Maka pada waktu ini Al-Quran mencela, inilah sikap orang-orang yang pada waktu itu berhadapan dengan Taurat. Mereka pilih hukum yang mereka nak, lalu mereka zahirkan. Hukum yang mereka tak nak, mereka sembunyikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghardik orang-orang Quraisy Mekah yang mana sebenarnya mereka belajar banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tetap pada waktu itu tidak mengaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa dan ulimtum, kamu telah diajarkan. Wa ulimtum, dan kamu telah diajarkan. Diajarkan daripada siapa? Kita boleh letakkan dalam kurungan ala lisani Muhammad, daripada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lam ta'lamu, apa-apa yang kamu tak pernah tahu. Antum, kamu tak pernah tahu. Wala abaukum, dan nenek moyang kamu tak pernah tahu. Lalu apakah maksud daripada jumlah ini? Maksud daripada jumlah ini adalah banyak benda yang kamu belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Muhammad bin Abdullah, yang mana pada waktu itu sepatutnya kamu mengetahui yang baginda adalah utusan Allah. Apa yang baginda ungkapkan daripada Allah, kerana benda yang Nabi ungkapkan kamu tak pernah tahu wahai Quraisy, nenek moyang kamu pun tak pernah tahu. Tetapi walaupun begitu, kamu masih menolak baginda kerana ego dan sombong yang kamu ada. Maka seterusnya Allah perintahkan Nabi untuk maklumkan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mengingkari kerasulan baginda. Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah. Apakah maksud Allah? Maksudnya adalah kembali kepada ayat-ayat, kepada permulaan ayat. Allah maksudnya apa? Allah yang telah menurunkan kitab.
kan mereka berkata ma anzalallahu ala basyarin min syai', bahawa Allah tak ada turun apa-apa kepada manusia. Maka Allah suruh Nabi jawab, qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah, apa maksud dia? Dia kembali kepada perkataan sebelumnya. Allah ada menurunkan kerasulan dan kitab kepada manusia. Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Itulah maksudnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah, apakah maksud dia? Bahawa Allah yang telah menurunkan kitab kepada Nabi Musa, dan kemudian Allah maklumkan kepada Nabi, summa, kemudian, zaruhum, biarkanlah mereka wahai Muhammad, fi khawdihim, dalam kebatilan mereka, yal'abun, yang mereka bermain-main dengan kebatilan mereka. Lalu kalaulah mereka tetap tidak mahu menerima, walaupun ketika mana telah diberikan hujjah, telah diberikan penerangan, telah diberikan dalil, maka apakah perintah Allah kepada baginda? Summa, kemudian wahai Muhammad, zarhum, biarkanlah orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yang menolak akan Al-Quran dan kerasulan, fi khawdihim, mereka pada kebatilan mereka, yal'abun, bermain-main. Maka daripada sini kita nampak kata para ulama tafsir, ketika mana Allah memerintahkan Nabi untuk membiarkan mereka, maka daripada sini kita nampak bahawa tak ada jawapan yang lebih baik daripada ini. Jawapan yang menegaskan bahawa sebenarnya Allah telah turunkan Rasul, dan Rasul itu adalah sama seperti mana yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Allah telah turunkan kitab, dan Allah juga telah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawapan dia. Kalau masih pada waktu itu nak berdolak dalik dengan jawapan, sebenarnya mereka yang memilih kebatilan, lalu biarlah mereka wahai Muhammad dalam kebatilan mereka, dan biarlah mereka seronok dengan kebatilan mereka, bermain-main dalam kebatilan mereka. Maka inilah maksud ayat 91, ayat 92 adalah sambungan dia yang kita akan sambung esok insya-Allah. Saya harap penerangan saya adalah jelas. Saya harap saya dapat membantu sahabat-sahabat memahami akan maksud daripada apa yang ada pada ayat ini secara ringkas. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Kepada yang kali pertama join, pastikan untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu baru tadi kita sharekan satu hayati Quran pada grup Telegram Kuliah Umar Aziz, yang mana kita tak sharekan dekat Facebook. Maka jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Hanya perlu type Kuliah UMAR Umar Aziz. Kita dah masuk 101 dah. 101 hayati Quran dalam bentuk ringkasan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu jemput untuk join. Moga-moga bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.